Ini adalah iPhone XS pada tahun 2022 ni. Masih okey ke tak okey? Phone ni dah 4 tahun dah dikeluarkan. Aku dah gunakan phone ni selama beberapa minggu, tapi ada sedikit isu yang korang perlu tahu sebelum korang beli iPhone ni lah. Harga dia dah murah dah, aku rasa. Yang 64GB pun dah murah, yang 256GB pun dah murah. So make sure korang stay tune tengok video ni. Nanti aku akan ceritakan lebih detail berapa harga market price untuk iPhone XS pada tahun 2022 ni sekarang. Adakah iPhone XS ni masih lagi berbaloi pada tahun 2022? Jom kita bincangkan. Okay, first kali yang kita nak bincangkan adalah dari segi build quality dia. Dia diperbuat dengan Corning Gorilla Glass di bahagian depan dan di bahagian belakang. Frame dia ni adalah stainless steel punya frame. So aku punya ni almost orang kata 90% cantik lah. Aku punya body semua cantik, tak ada masalah. Tak ada isu dengan body yang aku dapat dekat sini. Cuma ada sedikit cala-cala dekat bahagian tepi tu, standard lah dekat stainless steel punya frame ni. Memang akan nampak cala-cala lah. Cuma ada sedikit kecacatan sikit lah dekat phone aku ni. Tapi overall bagi aku 90% dia dalam keadaan yang sangat-sangat baik. So untuk tahun 2022, dia punya build quality dia tu memang masih cun, memang masih lagi cantik, dan bagi aku dia punya build quality ni masih lagi premium lah untuk tahun 2022. Dan walaupun dia dibekalkan dengan IP68 punya water and dust resistant, make sure korang janganlah rendam-rendam phone ni sebab phone dah 4 tahun. Pastinya bateri dia mungkin dah ditukar dan seal untuk water seal dia tu semua mungkin dah tak okey. So make sure korang jaga elok-elok lah. Okay, macam mana pula dengan bateri dia? Bateri yang ditawarkan adalah 2658 mAh. Bateri kalau korang tengok nombor memang bateri yang kecil lah untuk iPhone ni. Tapi untuk kegunaan seharian aku tak tipu, aku boleh gunakan phone ni selama 1 hari sebab aku seorang casual user lah. Untuk orang yang main game, yang memang gunakan secara berat ataupun heavy user, mungkin korang tak dapat 1 hari full day, mungkin 3/4 hari dan korang perlu charge balik lah. Dekat sini bateri dia aku boleh bagi B- lah. Tapi kalau orang yang main game tu, korang boleh beli satu power bank macam ni yang ada quick charger juga, sebab dia support quick charging sampai 15 watt. Jadi korang cari power bank yang ada quick charger macam ni, ada 10,000 mAh. Korang boleh charge sampai 4 kali full charge lah pakai power bank macam ni. Aku akan sediakan link dekat bawah kalau yang benar berminat. Tak dilupakan juga dia ada wireless key, wireless charging dekat bahagian belakang ni kalau korang nak gunakan lah. Tapi slow lah charging dia, 5 watt saja. Okay, kita cerita pasal bateri ni. Macam mana pula dengan performance kalau nak main game kan? Aku dah cerita pasal game tadi. So overall performance dia untuk gaming memang tak ada masalah. Aku memang selalu main game macam Mobile Legends dekat phone ni, dan untuk main Mobile Legends tu memang tak ada isu lah. Mobile Legends ke PUBG ke, semua game-game yang baru-baru ni semua tak ada masalah lah untuk main dekat iPhone XS ni. Dan iOS dia tu adalah iOS yang terbaru, iOS 15 yang aku pakai kat sini. Macam korang tengok kat sini, dia punya performance tu smooth, memang tak ada masalah lah pasal performance. Senang cerita iPhone XS ni gaming pun tak ada isu, tak ada masalah. Isu dia dekat bateri je lah sikit. Cumanya iOS 15 ni korang tak boleh pakai untuk yang face mask unlock tu sebab dia tak support face mask unlock tu, hanya untuk iPhone 12 dan ke atas sahaja. So overall untuk performance dia aku boleh bagi A lah. Performance dia untuk tahun 2022 memang A, memang smooth, memang lancar. Compare dengan phone-phone Android yang tahun keluar sama dengan dia, tahun ni dah lagging sikit dah aku rasa. Kita cerita pasal performance dia. Macam mana pula dengan display dia? Macam korang tahu, display yang dibekalkan adalah OLED punya display, 60Hz punya display. Dia bukan display yang paling latest dengan 120Hz promotion daripada Apple, tapi dia punya display adalah 60Hz yang bagi aku cerah, cantik. Senang cerita lebih cantik daripada iPhone XR dan iPhone 11 pun. Display XS ni lebih cantik. Cumanya size display dia tu agak kecil lah. Kalau siapa yang suka pakai compact punya phone macam aku prefer size phone yang macam ni compare dengan phone-phone yang lebih besar lah. Size dia dalam 5.8 inci Super Retina OLED display. Dan isu yang aku cerita tadi tu tentang display dia sebenarnya, kalau orang putih kata macam double edge sword lah. Sebab apa? Dia adalah kelebihan dia, dalam masa yang sama dia juga adalah kekurangan dia. Kenapa? Dia kelebihan adalah dia memang cantik lagi pada tahun 2022. Kekurangan dia sebab phone ni dah 4 tahun dah, jadi kemungkinan untuk display phone ni rosak tu adalah agak tinggi sebab phone yang lama kan. Jadi kalau korang rosak display dia, harga dia tu memang mahal nak repair, dalam 6-7-800 ringgit untuk repair display dia sahaja. Okay, dah cerita pasal display, jom kita cerita sikit tentang kamera dia. So kamera iPhone XS ni adalah
kamera 12 megapiksel keseluruhannya. Dia dibekalkan dengan main sensor kamera wide dekat sini, dan juga dia ada juga telefoto macam korang tengok kat sini lah. Dia ada telefoto dengan wide punya kamera. Untuk kamera bahagian hadapan dia pula, dia dibekalkan dengan 7 megapiksel punya kamera kat bahagian depan. Dari segi fotografi tak ada masalah. Dari segi video pun okey pada pendapat aku. Kalau korang nak comparekan dengan phone-phone Android yang harga lebih kurang dia, bagi aku iPhone XS ni video dia memang sangat-sangat okey. Macam korang tengok dekat sini, aku akan paparkan video yang aku rekod sekarang ni. Aku tunjuk dekat korang video dia macam mana lah daripada iPhone XS ni. Pada pendapat aku, video dan kamera dia tu memang solid B lah untuk tahun 2022 ni. Dia dapat hasilkan gambar yang cantik, gambar yang boleh digunakan untuk social media. Tak ada isu, tak ada masalah lah. Kalau korang nak cari kamera yang cantik untuk sebuah phone, iPhone XS ni adalah salah satu phone yang boleh hasilkan gambar dan video yang cantik. Korang tak perlu risau. Last but not least, harga dia macam mana pula? So macam aku cerita lagi, harga dia memang dah murah. 4 tahun lepas masa dia keluar, harga dia RM4,000, RM5,000. Sekarang dah turun sampai RM1,100 untuk saiz yang 64GB lah. Dalam RM1,300, RM1,500 macam tu untuk yang saiz 256GB. So memang sangat-sangat murah compare waktu dia launch lagi. Dan memang overall iPhone XS ni memang berbaloi pada tanda harga dia lah. Tapi kalau korang nak tengok aku comparekan contoh iPhone XS ni dengan handphone Android lain yang harga sama lebih kurang dengan dia, korang boleh komen kat bawah. Mungkin aku akan buat video. So make sure korang subscribe sekali lah. Jadi apa yang aku nak cerita dekat sini, yang penting dia adalah overall phone ni, adakah aku recommend, adakah aku suggest korang untuk beli? Ya, aku recommend, ya, aku suggest untuk beli. Tapi korang kena tahu kekurangan ataupun isu dia. Nombor satu ada dari segi bateri dia yang mungkin korang kena charge lah sekali untuk sehari. Nombor dua adalah dari segi skrin dia, yang mana memang cantik dan cerah macam aku cakap tadi. Tapi kalau rosak skrin ni, harga repair dia RM7,800. Harga korang beli RM1,100. So daripada korang repair RM800, baik korang tambah lagi RM300, dapat handphone second hand satu lagi. Betul tak? So korang faham-faham sendirilah. Tapi kalau korang dapat yang display yang baik, yang overall semua okey, aku rasa tak ada isu lah untuk beli iPhone XS second hand. Kalau korang nak tahu pasal iPhone 11 untuk tahun 2022, aku akan sediakan link dekat sini. Jangan lupa subscribe. Ciao.